الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
أمرنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang maha agung, yang maha pencipta, yang maha berkuasa, yang maha memiliki segala-galanya. Dari Allah lah semuanya datang, dan kepada Allah jugalah semuanya akan kembali. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dapat baca beberapa ayat dari surah Ali Imran, yang mana sebagaimana sebelum ini yang kita dah baca mukaddimah dari surah Al-Baqarah pun ya, surah Al-Kahfi pun ya, dan banyak surah-surah. Di awal surah ni Allah Subhanahu wa taala cerita tentang nikmat dan anugerahnya wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Dan itulah yang kita sebut semalam tentang agungnya wahyu. Sehingga kita ni dari sudut analogi semalam kita sebut, bila kita nak bawa kereta dalam gelap, pasanglah lampu dulu, baru kita tekan minyak. Kalau kita tekan minyak dulu baru pasang lampu, langgar tiang lah jawabnya. Benar? Jadi wahyu ni memandu kita. Tujuan Allah Ta'ala turunkan dia, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk yang memandu manusia kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Dan inilah kebahagiaan dan kenikmatan bagi kita, kerana manusia dalam hidup kita ada satu kerja yang paling utama, ialah mencari dan mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Benda lain menjadi bagi perkara yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang paling utama dalam hidup ialah mencari dan mencapai redha Allah. Dalam nak cari dan nak capai itu, maka mesti kita tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha.
Dan kita dah sebut semalam ayat Quran surah Asy-Syura ayat 51. Dalam nak tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan redha, Allah Ta'ala kata manusia tak layak nak berbicara dengan Allah secara langsung. Siapa kita nak berbicara dengan Allah? Kita bukan Rasul, kita bukan siapa-siapa, bukan malaikat. Kita manusia. Dan wahyu ni memang Allah Ta'ala bagi kepada semua makhluk dia. Setiap cerita pasal ayat surah An-Nahl, surah Lebah. Surah An-Nahl, Allah Ta'ala kata wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibal buyutan wa minasy syajar wa mimma ya'rishun. Kami wahyukan kepada lebah supaya pergi ke gunung buat sarang. Dan kami wahyukan kepada lebah mana pokok yang dia nak ambil madu dia. Mana lebah tahu pokok mana yang dia boleh ambil, pokok mana yang dia tak boleh ambil. Kalau kira lebah kita ni cerdik kita lah daripada lebah tu. Tapi lebah ni dia tahu mana bunga yang dia nak ambil madu, mana bunga yang dia tak ambil madu. Siapa bagi tahu kat lebah? Allah bagi ilham kepada lebah tu. Dia sebut wahyu menurut istilah Quran. Binatang-binatang lain pun begitu juga. Tahu hak mana hak beracun, hak mana tak beracun. Siapa bagi tahu? Allah. Lalu saya tengok orang ni gajah. Lahir je gajah. Anak gajah tu berdiri. Siapa yang ajar kepada dia macam mana nak berdiri? Maknanya Allah ni dia tidak mencipta segala sesuatu dengan sia-sia. Mustahil sifat sia-sia tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang Allah cipta ada tujuan, ada maksud. Dan manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah muliakan anak Adam di atas seluruh makhluk-makhluk yang lain. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Allah muliakan manusia daripada banyak daripada makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Jadi sudah tentu Allah juga berkehendak untuk memandu manusia kepada jalan yang Allah redha. Dan itulah fungsinya wahyu. Cuma ada manusia ni berpaling dari wahyu. Dan ada manusia tidak menghargai wahyu. Saya pernah tengok satu video seorang Arab di Gaza. Dalam ucapan dia yang penuh semangat, waktu tu Universiti Gaza ni ada lagi. Dia kumpulkan buku-buku silibus sekolah, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, kemudian daripada buku-buku universiti. Macam kita lah, hantar anak sekolah rendah, cukup tahun hantar buku teks ikat dengan tali rapia. Cikgu, ni buku tahun 1, tebal macam tu. Buku bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, matematik ada, sains ada. Tahun 2 hantar lagi buku tebal tu. Kumpul darjah 1 sampai darjah 6. Rasa nak dekat sama tinggi dengan meja kita ni. 6 tahun belajar sekolah rendah. Kumpul lagi buku sekolah menengah, lagi tebal daripada tu. Daripada sekolah menengah, sekolah rendah, kumpul boleh letak satu almari. Banyaknya buku yang kita baca. Dalam syarahan tu, seorang pensyarah ataupun penuntut mahasiswa Universiti Gaza, dia kata, alangkah malunya kita. Kalau tebal ni kita mampu habiskan, tiba-tiba kita tak mampu nak habiskan.
30 juzuk Al-Quran. Betul tak? Malu kita. Dah lain bila hantar nak pergi tuition, belajar, macam-macam. Sedangkan banding dua tu, yang ni tulisan manusia. Tulisan apa? Lembaga peperiksaan. Tulisan fulan bin fulan. Cerita tentang bahasa, cerita tentang sains, cerita tentang sejarah, cerita tentang kira-kira, matematiknya, macam-macam. Semua tu tulisan manusia. Ada satu lagi kitab bukan tulisan manusia. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Tapi yang ni tak habis baca. Apa alasan kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu Quran ni kena baca. Semalam ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana hukum kita hadiahkan pahala baca Quran pada orang? Atau dalam bahasa mudah, kita upah orang baca Quran untuk kita. Saya bila fikir-fikir, saya kata memanglah masalah ni ada khilaf. Tapi bila tengok kepada hadis, Nabi SAW sebut, bila ahli Quran masuk syurga, dikatakan kepada ahli syurga, bacalah dan naiklah darjat kamu sebanyak mana yang kamu baca di dunia. Sebanyak mana yang kamu baca di dunia. Iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Hadis tersebut, seperti mana yang kamu baca di dunia. Takunu manzilatuka, kedudukan kamu dalam syurga setinggi banyak mana yang kamu baca. Bila saya baca hadis tu, betul lah Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpandangan sedekah pahala baca Quran ni tak sampai. Sebab tak semudah tu pahala Quran. Wahyu ni kita kena baca. Kalau kita harap orang lain baca, tak jadi. Tak adil lah kalau macam tu. Kalau lah Quran ni boleh dengan upah orang baca, yang paling untung orang kaya. Paling untung orang kaya. Tak mahal pun, bagi duit RM10 kepada budak tahfiz, dia baca. RM10. Nak mahal sikit, bagilah RM100. Kalau RM10 baca 1 juzuk. Kalau RM100 dia baca lah 25 juzuk. Contoh, zaman dulu saya macam tu ya. Duduk sekolah tahfiz, orang panggil mari baca untuk orang mati. Gila pak kita. Lepas tu balik sekolah tengok, ada puluh inti, ada kain pelekat, duit RM10. Happy. Jadi cukup hujung minggu orang tu pula panggil. Kalaulah benda tu semudah tu, maka beruntunglah orang kaya. Kedudukan mereka tinggi dalam syurga. Sebab apa? Sebab orang ni dah sedekah ayat Quran, ni sedekah ayat Quran. Tapi hadis kata, kama kunta turattilu fid dunya, sebanyak mana yang kamu baca. Bahkan kalau kita perhati lagi hadis, galakan baca Quran. Walaupun orang tu merangkak, Nabi suruh baca Quran. Jadi pandangan Al-Imam Syafi'i yang kata baca Quran ni pahala, nak hadiahkan pahala baca Quran, bukan sekadar dalam bab nak suruh kita ni apabila nak halang kita baca untuk orang, tak. Motivasi kepada orang yang tak pandai baca Quran supaya tak ambil mudah benda ni. Kena kita sendiri baca Quran. Kena kita sendiri baca Quran. Oleh kerana tu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni ada majlis bersama Al-Quran. Sebab orang-orang yang faham bahasa Arab lebih daripada kita pun ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Saya sebut benda ni sebagai mukaddimah kerana bagaimana kita sebut semalam, kita menghampiri bulan Ramadan. Ramadan tak lama dah, minggu depan dah. Tak lebih daripada minggu depan, sama ada Isnin atau Selasa. Kalau Isnin tu Ramadan, maknanya pagi minggu depan kita masuk kelas tu dalam keadaan berpuasa lah. Kalau Selasa tu ada lagi satu hari lagi Isnin, dan tak lebih daripada tu. Maknanya sangat hampirnya kita dengan Ramadan. Bila bercakap tentang Ramadan, maka perlu dan penting untuk kita peringatkan diri kita semua tentang Ramadan. Ramadan ni istimewanya nombor satu, kita kena anggap bukan kerana Ramadan tu istimewa semata-mata. Ramadan dia istimewa kerana dia adalah bulan pilihan Allah. Allah yang pilih Ramadan. Kerana Allah Azza wa Jalla, dia telah memilih dari hamba-hambanya untuk dimuliakan dari yang lain. Sebagaimana kita kata manusia, Allah pilih untuk jadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk, kebanyakan makhluk yang lain. Kemudian dari kalangan manusia, Allah pilih pula manusia-manusia yang terpilih untuk dia jadikan rasul-rasul utusan dia. Dan Allah juga telah memilih dari kalangan manusia mana yang beriman dan mana yang kufur. Jadi Allah ni dia ada pilihan. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dia cipta apa yang dia kehendaki dan dia pilih siapa yang dia kehendaki. Begitulah juga Allah telah pilih dari kalangan, dari sekalian tempat, ada yang mulia dari yang lain. Allah telah pilih Mekah dan Madinah menjadi tanah suci umat Islam. Allah telah pilih Baitul Maqdis sebagai tempat letaknya Masjidil Aqsa. Dan kita tak boleh pilih apa yang Allah Ta'ala nak tentukan, melainkan kita tahu itu pilihan Allah, lalu kita pergi ke tempat yang Allah Ta'ala pilih, beribadat pada tempat yang Allah Ta'ala pilih. Kita pergi cari manusia yang terpilih, kita ikut wahyu sebagaimana yang Allah wahyukan kepada manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah ni dia ada kelebihan tempat yang dia pilih, ada kelebihan manusia yang dia pilih. Allah juga telah memilih dari kalangan masa. Termasuk pilihan Allah ialah 4 bulan haram, dan termasuk pilihan Allah ialah bulan Ramadan. Jadi kita kena rasa Ramadan ni mulia bukan sebab Ramadan ni mulia kerana Allah yang Maha Agung telah memilih Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkatan. Buktinya Allah Ta'ala jadikan Ramadan sebagai bulan diwajibkan berpuasa. Sedangkan puasa tu sebaik antara amalan yang besar pahala, tiba-tiba Allah fardukan dia dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala pilih lagi Ramadanlah bulan untuk dia turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala pilih lagi Ramadanlah bulan dia buka pintu-pintu syurga. Ramadanlah bulan dia tutup pintu-pintu neraka. Ramadanlah bulan dia belenggu para syaitan. Ramadanlah dia letak dalam situ satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mana kita berhadapan sebenarnya dengan satu waktu yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, man shama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Tidak masuk dalam Ramadan seorang yang beriman dengan sebaik-baiknya
sehinggalah dia beriman kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala sediakan untuknya dalam Ramadan. Ada orang dia tidak letak neraca keimanan dalam melihat Ramadan, sehingga akhirnya datang Ramadan kepada dia, dia fikir, alamak, susah nak Ramadan, tak boleh makan dan tak boleh minum. Dia berfikir, bulan Ramadan nanti letih lah kita. Bila Ramadan, cerita dia nak kena balik awal, nak kena cari makanan bazar Ramadan. Cerita dia lah Ramadan tentang makan dan minum. Tapi orang-orang yang beriman, bila dia masuk bulan Ramadan, yang dia letak ialah keimanan dia kepada Allah. Ini bekalan yang paling utama untuk masuk dalam bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita tanya diri kita, apa persediaan yang paling ampuh sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, paling utama ialah mengagungkan Ramadan sebagai bulan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita cerita apa yang kita nak buat dalam Ramadan, nombor satu sekali, keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada pilihan Allah dalam bulan Ramadan, itu paling utama. Sebab kalau kita tak ada keimanan tersebut, maka orang akan anggap Ramadan ni macam bulan-bulan yang lain. Sebab tu sekali lagi saya tegaskan bahawa sebelum masuk dalam bulan Ramadan, kita kena mengagungkan Ramadan dalam diri kita. Dan inilah yang kita kena masukkan ke dalam kefahaman anak-anak kita, keluarga kita tentang Ramadan ni bulan yang istimewa. Zaman dulu saya ingat, masa mula-mula balik mengaji dulu, kita masa tu ialah tak kawan yang balik umum family. Umum mak ayah masa tu ada estro. Bulan Ramadan kita cabut, kita pakat cabut kat estro. Pasal apa? Sebab Ramadan. Jadi Ramadan ni cabut kat estro. Pasal apa? Jangan tengok TV bulan Ramadan. Antara sifat mengagungkan dia, zaman lah ni tak ada kat estro pun, telefon masing-masing lah. Jadi maknanya termasuk mengagungkan Ramadan, kita kena letak dia mulia, dia besar. Allahul Musta'an. Zaman ni agungnya Ramadan sehingga wanita yang tak boleh puasa, tak boleh makan tengah tepi-tepi jalan, kerana mulianya bulan Ramadan. Tapi zaman kita relax je. Orang tak puasa pun relax, orang berniaga pun relax jual, orang pembeli pun relax membeli. Alasan dia, saya uzur. Uzur pun bukan alasan untuk dia mencemarkan kemuliaan bulan Ramadan dengan makan di tengah khalayak ramai. Sampai tahap tu Ramadan. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala meletakkan dalam diri kita ni rasa agung ni, masa yang Allah Ta'ala pilih sebagai kemuliaan bagi kita. Batu Nabi SAW bila masuk Ramadan, antara sunnahnya ialah kita mengucapkan tahniah tentang masuknya kita dalam bulan Ramadan, dan ingatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, soalan yang paling utama, habis itu apa tawaran Allah dalam bulan Ramadan. Itu semua kelebihan yang Allah Ta'ala. Bahkan dalam Ramadan, Allah telah membebaskan setiap malam, dari malam-malam Ramadan, hamba-hambanya yang menjadi penghuni neraka. Setiap malam. So apa tawaran yang Allah Ta'ala nak bagi kita yang masih hidup ni? Bagi kita yang masih hidup, hadis Nabi yang ada pada kita, pertama ialah gandaan pahala. Gandaan pahala, terutamanya pahala puasa. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam untuknya, milik dia. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan digandakan dengan
10 kebaikan. Itu semua amalan lain. Solat, sekali solat sama dengan 10 kali. Baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Apa lagi? Kita sedekah 1 pun Allah ganda jadi 10, kemudian digandakan lagi. Kecuali kata Nabi SAW, Allah berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, kerana puasa milikku dan aku yang bagi ganjaran dia. Sebab tu kalau baru ni cerita tentang memahami macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala. Ingat lagi tak? Kita nak dapat pahala dengan 2 cara. Macam mana cara dapat pahala? Pertama, buat yang Allah suruh. Yang kedua, tinggal yang Allah larang. Waktu saya buat pergi umrah, benda ni lah yang kita sebut tentang macam mana dapat pahala daripada ibadat larangan ihram. Dengar? Sebab apa Allah tambah larangan ihram bagi orang yang nak buat umrah dan haji? Sebab nak bagi pahala. Pahala pada larangan adalah pahala yang tidak henti-henti. Sebab apa? Sebab kita tak kena buat. Melakukan sesuatu, ada waktu kita mula, ada waktu kita akhir. Salat, ada waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, takbir sampai salam. Habis tu, habis salat. Tapi kalau meninggalkan sesuatu ni lama. Hari ni kita tak judi, contoh. Kita dapat pahala sebab tak judi. Kita tak curi, kita dapat pahala sebab tak mencuri. Termasuk amalan kita ialah meninggalkan larangan Allah. Bila orang berada dalam ihram, dia termasuk dalam larangan ihram, maka dia dapat pahala sejak daripada dia niat ihram sampai bila? Sampai dia tahallul. Daripada dia ihram sampai tahallul. Kalau dia ihram pagi, tahallul malam. Kita naik bahasa contoh Zuhur, kita ihram daripada Bir Ali, kita Madinah sampai malam. Lepas tu kita buat umrah sampai tengah malam. Pukul 3 pagi baru tahallul. Maka pahala dalam ihram sejak daripada kita niat di Bir Ali sampailah tahallul. Tu kalau umrah. Kalau musim haji, berapa lama duduk dalam ihram? Paling minimal berapa hari? Hari ke-9, ke-10. Tu tahallul awal. 11, 12. Tahallul besar, tahallul semua sekali. Letaklah dalam 4 hari, 5 hari. Kebiasaan. Maka selama 4 hari, 5 hari itulah kita dapat pahala meninggalkan larangan ihram. Bererti kita tidur pun kita dapat pahala, kita mandi pun kita dapat pahala, kita apa lagi, setengah sembang dengan kawan pun dapat pahala, pergi kerja pun dapat pahala. Pasal apa? Meninggalkan larangan ihram. Begitulah juga dalam ibadat puasa. Puasa ni amalan dia meninggalkan makan dan minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada bermula terbit fajar sampailah terbenamnya matahari. Maka selama waktu itulah kita tak makan tak minum, kita dapat pahala. Walaupun kita buat apa? Duk shopping kat kedai, sambil shopping tengok yang beli, pergi Jakarta beli baju, pergi bazar Ramadan beli makanan. Lepas tu sebelum daripada tu pergi bekerja pagi. Semua aktiviti kita bebas. Kita tak terhalang buat apa yang kita nak buat. Hatta kita tidur, masuk tandas, duduk saja-saja, duduk lepak je rumah, tengok TV, ketuk-ketuk Ramadan. Contohnya, menu apa nak masuk hari ni, tengok-tengok rancangan masakan. Pasal apa dia fikir nak masak apa malam ni. InsyaAllah kita dapat pahala. Bukan sebab tengok TV tu, bukan sebab pergi bazar tu, sebab kita berpuasa. Berapa banyak Allah Ta'ala kata fa innahu li wa ana ajzi.
dia untukku dan akulah mengganjarinya sebanyak yang kita mahu. Allahu Akbar. Jadi pertama Allah Ta'ala janji apa? Gandaan pahala. Tambah lagi Allah Ta'ala janji ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu juga pahala. Nombor 2, Allah janji apa? Allah janji keampunan dari dosa. Bagaimana hadis yang kita sebut tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan berada dalam bulan Ramadan adalah perkara ataupun kelebihannya lebih baik daripada orang mati syahid. Berada dalam bulan Ramadan lebih baik daripada orang yang mati syahid, berdasarkan hadis Nabi. Hadis yang pertama, iaitulah kelebihan orang yang mati syahid, darah dia berbanding bau mulut orang berpuasa. Hadis Nabi SAW sebut tentang darah orang mati syahid. Nabi kata orang mati syahid ni bangkit di hari akhirat dengan darah dia yang masih mengalir. Warnanya warna darah, bau dia seharum kasturi. Orang mati syahid, launuhu launu damin wa rihuhu rihul miski. Warna darah, tapi bau seharum kasturi. Itu bau darah orang mati syahid. Tapi hadis berkaitan dengan bau mulut orang berpuasa. Kata Nabi SAW, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari haruman kasturi. Darah orang mati syahid seharum kasturi. Bau mulut orang berpuasa lebih baik dari kasturi. So antara dua ni mana lebih mulia? Puasa. Bahkan ada hadis lain lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah, dia kenal dua orang yang masuk Islam serentak. Dua-dua orang ni masuk Islam sama. Dan dua-dua orang ni tumpah di rumah Talhah bin Ubaidillah. Kemudian salah seorang daripadanya pergi berjihad, mati syahid. Dan seorang lagi tak mati syahid, balik dia, hidup di rumah selama setahun. Dan setelah setahun dia mati, bukan mati syahid. Kemudian Talhah bin Ubaidillah mimpi. Dalam mimpi itu dia mimpi dia di pintu syurga bersama dengan dua orang yang menjadi tetamu di rumah dia. Dalam mimpi tersebut, maka dipanggillah kedua-duanya masuk syurga. Cuma yang mati kemudian sebagai mati biasa masuk syurga lebih dulu daripada yang mati syahid. Lalu dia pun hairan. Pagi esok dia sedar daripada mimpi, dia pergi tanya Nabi. Tanya Nabi, kerana dia hairan macam mana orang mati biasa boleh masuk syurga lebih dulu daripada orang mati syahid. Kata Nabi SAW, bukankah yang mati kemudian tu sempat salat demikian dan demikian lebih banyak daripada yang pertama? Setahun lebih banyak daripada yang pertama. Dan bukankah yang kedua itu yang mati kemudian sempat bertemu dengan Ramadan? Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya jarak di antara keduanya dalam syurga seperti jaraknya langit dan juga bumi. Padahal dia sempat bertemu dengan satu Ramadan.
berbanding kawan ni tak sempat bertemu dengan Ramadan. Tapi kawan ni mati syahid, kawan ni mati biasa. Hadis ni menunjukkan bahawa kelebihan Ramadan lebih mulia dan tinggi kedudukannya daripada pahala mati syahid. Begitu agungnya Ramadan. Tapi gitulah, hanya orang-orang yang nampak Ramadan dengan kemuliaan Ramadan akan bersungguh-sungguh untuk menggunakan kesempatan masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah letak dalam hati kita ni sifat dan rasa mengagungkan Ramadan. Apa yang kita nak buat bila masuk bulan Ramadan? Tentang apa tu banyak perkara. Oleh kerana banyak perkara, sambung minggu depan. InsyaAllah mudah-mudahan Isnin depan kita, kalau tak masuk Ramadan pun tak apa, masuk Ramadan pun sedang molek, kita cerita apa amalan-amalan yang ada dalam syariat kita, bagaimana tentang mengagungkan Ramadan, supaya kita tidak sibuk dengan amalan yang kecil dan kita meninggalkan amalan yang besar. Yang kita takut lagi, sibuk dengan amalan yang tidak disyariatkan, yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW, tapi kita dah buat benda-benda kalau yang tidak disyariatkan, kita tinggal yang Nabi SAW ajar, sehingga akhirnya Ramadan itu jadi sia-sia. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita dan memanjangkan umur kita, sehingga sempat bertemu dengan Ramadan, sempat hidup dalam bulan Ramadan, sempat beramal dalam bulan Ramadan, dan sempat mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baik cara. Kerana kata Nabi SAW, Nabi mengaminkan doa Jibril alaihi salam, yang mana Jibril kata celakalah bagi orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keampunan sepanjang Ramadan. Lalu Nabi kata amin. Jadi kita tak nak benda tu. Kita harap Allah Ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan, beri kekuatan kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan, dan beri kepada kita kekuatan jiwa untuk istiqamah sepanjang Ramadan, sesudah Ramadan, dan selepas Ramadan, insya-Allah. Kita sambung lagi minggu depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.